Assalamualaikum. Okey, cikgu harap kamu semua sihat. So, kita akan mulakan kelas kita pagi ini dengan tengah hari ini dengan bacaan doa. Kita mulakan dengan bismillah. Semoga kamu dapat memahami apa yang kita akan belajar pada hari ini. So, kita akan belajar bab 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey? Okey, untuk kali ini hasil pembelajarannya ialah kamu boleh mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Menghubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dan mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Okey. So, apakah dia teknologi hijau? Kenapa kita perlukan teknologi hijau dalam kehidupan seharian kita? Kita dah ada teknologi, betul tak? Okey, sekarang dunia ataupun negara kita sendiri pun sedang membangun dengan pelbagai jenis teknologi. Okey. Tapi teknologi ini ataupun pembangunan ini menyebabkan juga kesan buruk kepada alam sekitar. Okey, contohnya kita tahu berlakunya peningkatan pencemaran. Tak kisahlah pencemaran air, pencemaran udara, okey, berlaku akibat daripada pembangunan yang holistik yang berlaku di negara kita ataupun di dalam dunia pada hari ini. So, kita perlu terapkan teknologi hijau untuk membantu mengatasi masalah ini. Jadi, maksud teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan juga alam semula jadi. Okay? Dia bukan sahaja melibatkan pembangunan tetapi dia juga berfungsi untuk memelihara alam sekitar dan juga alam semula jadi. Untuk apa? Untuk meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar daripada aktiviti manusia. Okay? So kita ciptakan pelbagai teknologi hijau dalam bentuk aplikasi produk ataupun peralatan ataupun juga sistem untuk memastikan kurang kesan negatif terhadap alam sekitar dan juga terhadap organisma yang lain. So, apakah kepentingan teknologi hijau? Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Kita tahu kalau kita wujudkan banyak kilang, banyak kenderaan, maka pembebasan karbon dioksida itu sangat tinggi di atmosfera kita yang akan menyebabkan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Jadi kita nak kurangkan pengeluaran karbon daripada kenderaan ataupun asap kilang yang kita bebaskan daripada aktiviti industri. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan, bukan kesihatan, kesihatan. Kita ulang balik. Okey, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia dan menjimatkan sumber asli negara dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, kita tahu kita menggunakan ataupun kita sangat bergantung kepada petroleum dan juga gas asli. So itu ialah tenaga yang kita tidak boleh perbaharui. Makin lama kita guna makin sedikit. Dan lama-lama akan habis. Jadi kita kena tukarkan sumber asli ini dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Okey, contohnya ialah kenderaan solar. Okey. Sekarang makin lama makin banyak kenderaan solar ini dicipta untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil tu macam petrol, diesel yang kita gunakan untuk menggerakkan kenderaan. Okey, kemudian panel solar dipasang untuk membekalkan elektrik. Ini kebanyakan rumah juga sudah mula memasang panel solar untuk mengurangkan kebergantungan penggunaan elektrik daripada jana kuasa hidroelektrik. Sumber tenaga boleh baharu untuk menjana tenaga. Okey. Ini pihak-pihak seperti Kementerian Alam Sekitar ataupun Sains dan Teknologi sentiasa menjalankan kajian untuk mencari sumber tenaga yang boleh baharu untuk menggantikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, okey, untuk menjana tenaga. Contohnya seperti mendirikan kincir angin ataupun memasang panel solar. Okey, sewaktu kenapa kita nak menggerakkan teknologi hijau ini? Okey, kita telah kementerian telah gerakkan, okey, menjayakan satu dasar teknologi hijau kebangsaan yang dilancarkan pada Julai 2009. So, apakah tonggak dasar teknologi hijau ini? Ada 4, iaitu yang pertama tenaga. Okey, tenaga kenapa? Untuk mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Okey, kita tidak boleh bergantung kepada satu sahaja, contohnya hidroelektrik. Kerana kita juga ada masalah air, kan? Jadi kita perlu mencari sumber tenaga baharu. Alam sekitar untuk meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Okey, kita nak kurangkan pencemaran. Kita nak kurangkan kepupusan flora dan fauna contohnya. Okey. Dan ekonomi, okey, untuk menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan sosial untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang, ya. So ini ialah 4 tonggak dasar teknologi hijau. Okey, yang pertama tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Kebaikan. Apakah kebaikan kecekapan tenaga? Okey, kecekapan tenaga yang cikgu kata tadi salah satu tonggak dalam dasar teknologi hijau ialah tenaga untuk mempromosikan kecekapan tenaga. So, apakah kebaikannya? Yang pertama, penjimatan sumber tenaga akan dipertingkatkan. Okey, kalau kita beli barangan elektrik, okey, kita selalu akan melihat pada barangan tersebut label. Label apa? Label cekap tenaga. So kita boleh pilih barangan yang mana yang lebih cekap tenaga untuk dapat menjimatkan tenaga elektrik yang kita gunakan seharian. So pembaziran melalui kaedah ini, contohnya salah satu tadi melalui label cekap tenaga, pembaziran dapat dikurangkan. Ekonomi akan bertambah kukuh dan sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga yang boleh baharu, yang lebih bersih dan juga selamat. Inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah kecekapan tenaga. Yang pertama, kita gunakan label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Yang kedua, indeks bangunan hijau. Indeks bangunan hijau ialah sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Contohnya, dia mesti cekap tenaga. Okey, kurang penggunaan elektriknya. Dia juga mempunyai sistem pembuangan sisa yang cekap. Itu adalah salah contoh-contoh ataupun ciri-ciri indeks bangunan hijau. Kalau di Malaysia, kita pernah Masjid Raja Haji
Fi Sabilillah di Cyberjaya merupakan masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan indeks bangunan hijau ini. Okey, kemudian melalui kempen teknologi cekap tenaga yang dijalankan oleh pelbagai agensi, kempen penggunaan tenaga solar untuk membekalkan elektrik dan kempen kesedaran pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Okey, ini ialah apa yang berlaku di dalam kehidupan kita seharian lah. Ada yang mengikuti kempen-kempen tersebut. Okey, so itu sahaja. Bukan. Ada lagi. Iaitu sektor. Sektor dalam teknologi hijau. Okey, sektor dalam teknologi hijau ialah yang pertama sektor tenaga, iaitu penggunaan tenaga boleh baru seperti solar, hidroelektrik dan angin. Okey, ini adalah sektor dalam teknologi hijau. Yang kedua, sektor pertanian dan perhutanan, iaitu untuk memberikan fokus kepada penjagaan nutrien tanah, nak memastikan tanah itu sentiasa subur. Penambahbaikan amalan penanaman, petani diberikan pendidikan untuk menjaga ataupun meningkatkan hasil tanaman tanpa merosakkan alam sekitar dan juga memberikan fokus kepada kawalan kadar gas karbon dioksida yang dibebaskan di atmosfera. Yang ketiga, sektor pengangkutan, iaitu memberi fokus kepada penambahbaikan pengangkutan yang lebih bersih. Itu tak nak pengangkutan yang membebaskan asap yang terlampau hitam kan. Bila terlampau hitam ni maksudnya gasnya itu mempunyai kandungan karbon dioksida ataupun nitrogen dioksida yang tinggi. Okey, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. Okey, kita digalakkan untuk share pengangkutan lah untuk pergi ke sesuatu tempat supaya dapat kurangkan pembebasan gas ke atmosfera kita. Sektor pengurusan sisa dan air sisa, iaitu usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa tadi menjadi bahan yang baharu. Contohnya seperti baja kompos. Kita banyak pendidikan sekarang mengajak kita untuk tidak membuang sisa-sisa yang dihasilkan dari rumah kita, tapi kita boleh olah dia semula menjadi salah satunya seperti baja kompos. Sektor bangunan, iaitu pembinaan bangunan hijau yang cekap tenaga. Ini yang mengikut indeks bangunan hijau tadi. Termasuklah yang cekap tenaga dan pengurusan air, juga sisa pepejal yang cekap. Sektor perindustrian dan pembuatan di mana kita memberi fokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga untuk kurangkan kesan rumah hijau, jerebu dan juga hujan asid. Dan last sekali ialah sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Yang paling pentinglah cikgu rasa sebab untuk sebarkan maklumat tentang teknologi hijau ni sama ada melalui kempen ataupun sebagainya. Okay. Usaha amalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Kita tak boleh buang peralatan komputer dan juga gadget kita sesuka hati kerana ia boleh mencemarkan, dan membahayakan. Tujuannya adalah untuk kurangkan penggunaan bahan bahaya dengan menggantikan dengan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Itu sahaja hari ini. Kita akan teruskan dengan buat latihan. Bye. Assalamualaikum.